Ku rasakan cintaku padamu. Assalamualaikum. Hai kepada anda yang sedang menonton Didik TV KPM untuk rancangan Bersama Icon. Dan tahu tak siapa pencipta dan juga penulis lirik lagu yang saya nyanyikan itu tadi? Rahsia Pohon Cemara. Nyanyian Exist. Penulis lirik ialah Baiduri dan juga komposernya ialah LY, dan inilah studio mereka. Jadi ikon kita pada hari ini ialah Bersama Icon dalam bidang kesenian. Kita nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan LY dan juga Baiduri. Macam mana mereka boleh masuk dalam bidang muzik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Rosman bin Syafi'i. Saya lahir di Johor Bahru pada 28 bulan 7 1962 di Kampung Mahmudiah. Saya merupakan anak yang keempat dan profesion saya sekarang seorang penerbit lagu dan komposer. Hai, Assalamualaikum. Saya Nurhayati Widiawati Hashim atau dikenali sebagai Baiduri dalam industri muzik Malaysia. Saya dilahirkan pada tahun 1963 di Kulai Johor. Saya anak yang ke-7 dan kini saya kerjaya saya sebagai penulis lirik. LY ini merupakan nama yang telah digunakan sangat lama sebelum saya menulis lagu. Semasa saya berkenalan dengan Baiduri ataupun dikenali dalam sijil beranaknya Nurhayati binti Muhammad Hashim, L tu merupakan panggilan kampung saya. Maknanya kalau orang kampung panggil saya Los, L-O-Z. Jadi Nurhayati ambil Yati, jadi L-Y, Los dan Yati. Dari segi penggunaan nama Baiduri, sebenarnya adalah merupakan memang pilihan saya untuk menggunakan nama panel sebagai Baiduri, di mana untuk saya lebih senang dikenali sebagai Baiduri dalam setiap penulisan lirik saya. Lagu pertama saya yang saya hasilkan ialah 1511, nyanyian kumpulan BPR yang dikeluarkan pada tahun 1987. Dan kemudian saya berhenti lama kerana pada masa itu saya tidak dapat melawan arus komposer-komposer yang lebih hebat. Dan pada 1992 saya bermula semula dengan lagu Mega, Putri Nastasia, kemudian Rahsia Pohon Cemara oleh Aziz, dan akhirnya tercetuslah pula lagu Bayang Gurauan oleh kumpulan Mega. Bagi saya pula, lagu yang pertama yang saya menulis adalah Bayangan Gurauan, di mana saya telah diberi peluang bekerjasama bersama-sama dengan LY untuk menghasilkan lirik Bayang Gurauan, dan komposernya adalah LY sendiri. Seni muzik ni merupakan satu yang saya minat daripada kecil. Umur saya 12 tahun saya sudah belajar main gitar, dan kemudian pada umur saya 14 tahun saya sudah mempunyai kumpulan muzik. Kumpulan muzik saya lah yang paling muda masa itu, umur 16 tahun. Yang lain semua umur dah 20-an, 27, 28. Dan kami membuat persembahan di majlis-majlis orang kahwin, di majlis-majlis untuk korporat dan banyak lagi. Pada ketika itu saya perlu ada pilihan. Sama ada saya hendak sambung tingkatan 6 ataupun saya hendak sambung bermain muzik, dan saya pilih belajar. Sebab pada saya, apabila kita belajar, muzik tu pun akan seiringan dengan kita. Kita tak boleh pergi ke mana-mana, sebab muzik itu adalah bakat dan belajar itu adalah pendidikan. Sebenarnya saya minati kategori lagu jazz, selain daripada itu R&B. Dan juga bila saya diberi peluang menulis lirik bersama dengan komposer LY, lagunya kebanyakannya adalah balada. Jadi saya cuba belajar menghayati lagu-lagu yang ditulis oleh LY, dan juga dari situ turunnya
dapatnya minat yang mendalam untuk meneruskan dari segi menerusi lagu balada. Okey, saya mula daripada kecil sebab apa muzik ni tak dapat lagi sebab akak-akak saya dia berminat dengan muzik dan kemudian kami dari kecil telah didedah dengan muzik di mana kita menjadikan muzik tu terapi. Sebab apabila kita buat satu kerja, contoh mak bapak saya dulu kita jual kuih untuk menampung lagi kehidupan kita, dan apabila masak mi, kita mesti ada toge, kita nak potong toge, ekor buang 5 kilo dekat situ, kita akan nyanyi, seorang-seorang lah nyanyi. Dan lagu mula yang saya minat adalah lagu pop, saya belajar daripada mereka. Tetapi selesai daripada itu, saya bertukar pula kepada rock masa tingkatan 4, tingkatan 5, dan lagu-lagu rock ni seperti lagu-lagu Iron Maiden kan menjadi pilihan saya apabila saya nak belajar. Nombor satu, dia akan bagi saya dia sangat dinamik dan menjadikan saya segar. Kemudian saya beralih pula kepada new wave yang mana lagu-lagunya bercampur, dia macam hybrid, synthesizer dengan muzik biasa, iaitu saya sangat meminati kumpulan Yazoo yang penyanyi utamanya adalah Alison Moyet. Sebenarnya dari segi penulisan lirik ni, saya pada awalnya sebagai penolong suami saya, LY, di mana masa tu dia masih lagi belajar di UiTM, okey. Jadi masa dia agak sibuk dan juga dia pun agak terhad, di mana siang hari dia akan pergi ke kampus untuk belajar dan malam hari dia akan ke studio untuk buat lagu. Jadi untuk memudahkan dan membantu, jadi saya ambil inisiatif sendiri untuk membantu, memudahkan dari segi penulisan lirik-lirik yang dihasilkan melalui lagu ni yang telah diberikan pada saya. So inspirasi saya adalah dia juga dan anak-anak saya. Saya bermula minati dalam penulisan lagu ni apabila saya berjumpa buku yang mengandungi sajak, pantun, sonata, dan apabila saya lihat buku ini, rupa-rupanya adalah kepunyaan bapa saya. Dalam buku itu ditulis nama Remy. Saya bertanya kepada bapa saya, siapakah Remy ini? Dia berkata bahawa Remy itu adalah nama pinanya. Oleh itu, saya teringin sangat untuk menjadi seperti dia. Dan saya mula menulis lagu pada umur saya 16 tahun. Saya mendapat sokongan oleh ibu saya. Ibu saya dia kata dia teringin sangat untuk melihat saya berjaya sebagai seorang penulis lagu. Dan alhamdulillah, apa yang impian arwah ibu saya telah capai. Di sinilah ruang kerja seorang komposer ataupun ikon kita pada hari ini, LY. Mesti ada yang tertanya-tanya kan, apa cara, macam manalah seorang komposer dan juga penulis lirik tu boleh dapat ilham dalam mencipta sesebuah lagu kan? ...1993 merupakan tahun yang bernasib baiklah untuk kami, rezeki kami. Sebab tahun itu kita buat lagu Bayang Gurauan, dan kemudian Bayang Gurauan alhamdulillah diterima oleh para pendengar, mendapat sokongan daripada radio station dan kami juga menang kemenangan yang pertama, iaitu pujaan 10 Nescafe. Sebenarnya kalau ikutkan sekarang lah, kita dah berada sejak, saya kata saya dah lebih daripada hampir 30 tahun dalam industri muzik kan. Jadi inilah masa kami jadi senior lah sebenarnya dalam industri muzik ni. Jadi dari segi pemantauan, nak bagi pendapat kepada mereka-mereka yang baru
yang pelapis-pelapis baru tu, di mana kami akan mengadakan perjumpaan dengan mereka-mereka, mengadakan bengkel, seminar dan juga melalui persatuan-persatuan yang ada di Malaysia ni. Inilah masanya untuk kita sentiasa memberi pandangan dan juga membimbing pada mereka yang baru-baru. Itulah rutin sekarang yang kita buat masa sekarang ni lah. Lagi segi dapat dari lagu tu awal-awal dia dah ada bagi pembayang pembayangan lirik tu. Jadi kita dapat macam mana apa yang kita nak. Jadi bila masa kalau kita ubah ke apa semua, dia akan cakap okey buat macam gini. Jadi dia ada suruh untuk menambah baikkan lagi. Itu memudahkan kita. Kemudian yang terakhir sekali, di mana kalau dia bekerja di studio untuk rakaman, saya tak ada. Sebab dia sendiri yang akan betulkan. Jadi kalau misalnya kita dah tahu apa sebenarnya antara kami lirik yang nak disampaikan. Jadi kalau dia betulkan, maknanya sama jugalah apa. Maknanya saya setuju. Bila saya bekerjasama dengan orang lain, mungkin agak sukar sebab mungkin apa orang tu nak sampaikan tu saya tak boleh nak deliver. Kemudian apa yang saya nak katakan pun orang tu boleh tak boleh nak terima. Dia lain saya bila untuk dibuat lirik tu kasih saya masa habiskan kerja tau. Kat office saya boleh buat, dekat rumah pun saya buat kan. Yang bagi seronok sekali bila lagi cepat bila ikut abang Yawai pergi bercuti. Katakan kami ambil lah short bercuti dengan anak-anak apa semua, dia buat lagu, jam tu terus ada lirik. Lagi sedap. Itulah cara dia. Kita memang tak ada fokus, tak ada tempat khas lah di mana untuk kita nak buat lirik lah kan. Kami yang sebenarnya bila kita tulis nak buat satu karya kan, kalau di Malaysia ni memang ialah kita buat dekat rumah aja, ataupun kalau kita dapat idea mana-mana. Contoh macam Bayang Gurauan. Bayang Gurauan ni bila saya dapat masa saya tengah buat kereta, driving kereta, ambil kat Baidu balik kerja kan. Kejap jam, kejap tak jam. Yang itu jadi Bayang Gurauan kan. Tetapi Bayang Gurauan yang kita masukkan kat dalam tu adalah hidayah daripada Allah. Di dalam jaga ku tercari-cari, di dalam tidur termimpi-mimpi, siapakah gadis misteri. Jadi lepas tu nanti Baidu dia akan masuk lah. Dekat humming dululah. Saya pernah akan buat melalui humming dia lah. Contoh macam Syurga di Hati Kita tadi kan. Waktu tu kita nak minta Ziana nyanyi. Dan kemudian saya dah terlambat, muzik semua dah siap. Tengah boring cekodok saya cakap dengan dia, cepat-cepat. Record apa-apa, saya nak record ni apa semua dia buat. Jadi sambil tu, kita yang orang tak tahu kan, macam mengapa kau pergi, mengapa kau kecewakan, mengapa kau saya lupa. Saya memang itu orang melodi saya lupa, lirik saya lupa. Sebab apa? Beza saya, kalau saya ingat, saya tak boleh move on. Saya tak boleh buat melodi lain. Jadi bila saya tak ingat kan saya akan boleh buat melodi lain. Jadi sama ada lagu saya atau lagu orang. Nak kalau lagu orang boleh cakap dengan saya, lagu apa yang you hafal, lagu apa yang you ingat. Saya memang suka untuk saya ingat, untuk saya hafal. Sebab kalau saya hafal, saya ingat, nanti dia terngiang, saya tak boleh keluar daripada melodi itu. Jadi kita main dengan chord apa semua kan. Dan kemudian tukar, jadi contohlah macam tu Tinggalkan ku, perlahan-lahan ku terima. Semakin ku sakit, semakin kau bahagia. Mengapakah aku jadi lelah? Sungguh ku tak sangka dia membawa jantungku bersamamu. Dia membawa jantungku bersamamu. Sepatutnya kalau orang fikir, kenapa patutnya kau membawa jantungku bersamanya? Jadi dekat situ kita main ganti nama. Jadi orang dia kata dia membawa
jantungku bersamamu. Walaupun yang dia baik dengan girlfriend dia. Itu sangat senang, mudah, tetapi kalau kita nak kena itu, kita nak tengok dari segi bahasa dia. Jadi orang tanya, kenapa pula dia mau jantungku bersamamu? Dia tu orang lain. Tapi kita nak cakap, itu sebagai satu ganti nama. Dekat situ, adalah unsur-unsur, kenalah fikir sikit. Sebab apa? Tagline apabila kami tulis lagu pengetuk jiwa, lirik pembuka minda. Jadi bila saya tulis lagu tu saya harapkan orang boleh terima, boleh masuk, suka kan dan kemudian lirik tu dia akan buka minda. Contoh, ada lagu di bila indah ini pernah menjadi saksi tamasya gemilang, suasana meriah temetri di hatiku. Kau yang memiliki kehebatannya di malam itu. Kalau you cari dekat sini, dalam lagu Bougainvillea, tak ada satu lirik pun dekat dalam tu sebut Bougainvillea. Kita nak bawa orang. Nombor satu, belajar sains. Bougainvillea tu nama sains untuk burung kertas. Nombor dua, Bougainvillea tu kalau kita tengok, banyak dekat makam. Makam dia raja, dia orang tanam. Dan itu yang sebenarnya cerita pasal kubur. Orang kat dalam kubur. Jadi kalau ramai anak-anak yang soleh, yang banyak doa apa semua, maka dekat dalam tu kan tenanglah kita dekat dalam kubur. Contoh macam tu. Itu adalah perkara-perkara yang kita nak terapkan. Yang tersurat tu kita nampak kan ini dia ada villa dan kemudian dia jumpa gadis kan waktu dia kata gadis tu kalau lagu ni kalau kau jadi kekasih aku akan bagikan villa ni. Tapi kan yang sebenarnya kita cerita tentang apakah yang kita buat dekat atas tu kan masa kita hidup tu dapat bantu kita dekat dalam. Dan itulah villa kita yang itu. Sebab apa? Andai dibiarkan ia usang ditemani malam bulan, akan tinggal bayang keserangan. Terserahlah kepadamu. Lirik-lirik dia apa semua, dia sebenarnya dia menggambarkan penceritaan falsafah dalam sebuah lagu tu. Kita nampak macam lirik tu biasa je. Tapi kita ajak pendengar sama-sama berfikir. Kita selalu berhubung dan kita selalu pasal senang kerja suami isteri kan. Maknanya kita akan beritahu apa yang kita nak sampaikan, apa yang kita nak letakkan dekat dalam isi cerita itu. Walau di rumah, walaupun kata berjalan-jalan ke mana-mana pun, saya suka lepak tidur. Itulah waktu senggang saya. Tapi kalau berjalan-jalan, anak-anak nanti akan tariklah saya kan, pergi jalan ini apa semua. Saya cakap tak apalah, you all pergilah jalan, abang nak tidur je. Pasal apa? Waktu abang dekat itu tempat kerja, bila tempat dekat rumah biasa apa semua, nanti lepas tu waktu kerja semua kan, jadi sibuk. Kemudian yang kedua, makanan yang saya paling minat ialah senang je, lemping dan sambal ikan bilis. Okey, Kak Baiduri punya itu yang orang tak tahu. Daripada mula saya kenal dia. Dia suka sangat tengok TV, drama ke apa semua. Dia sanggup kan kita dah tidur, lepas tu dia keluar balik, dia tengok TV. Sekarang ni, dia bukan saja tengok TV, tapi dia bawa TV kat dalam bilik. Handphone tu, dia tengok cerita Korea, drama. Sampailah dia tertidur. Betul. Sebab tu idea dia banyak. Satu lagi, Kak Baiduri dia kalau tak sihat, dia tak suka makan ubat. Dia tak mahu Dan saya lah yang akan tulis. Saya akan letak dekat itu dia punya handphone, pukul berapa makan ubat ni, pukul berapa makan ubat ni, pukul berapa tiap-tiap hari. Jadi akan bunyi tit 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 tit, tanya makan. Jadi waktu tu sampailah dia sihat. Sebenarnya saya nak katakan sibuk taklah sibuk, tapi bila kita bekerja kan, bila office work, bila saya berdepan je dengan kerja-kerja saya akan rasa macam masa tu berlalu terlalu pantas dan cepat. Jadi saya lupa makan, lupa untuk ubat, untuk apa semuanya lah kan. Malah kadang handphone saya pun saya off kan, ataupun put on silent, sebab saya nak fokus betul kerja saya, supaya kerja-kerja saya habiskan dengan cepat.
Huh, rasa seperti seorang penyanyi kan. Tapi sebenarnya bukan mudah bergelumang di dalam industri muzik. Mungkin ada yang kata, alah senang je lah nak jadi penyanyi. Ada yang kata, senanglah nak tulis lagu, nak cipta melodi ni kan. Bukan mudah nak menjadi seorang komposer dan juga seorang penulis lirik. Ada cabaran halangannya. Kita nak tahu pula apa cabaran dan juga halangan rintangan yang pernah dilalui oleh komposer dan juga penulis lirik LY dan Baiduri. Cabaran-cabaran tu banyak sebenarnya. Kalau kami dari segi macam saya, bahagian penulisan lirik, kita punya arus dalam industri tu menunjukkan dari segi bahasa, dari segi nak menyampaikan dalam bahasa-bahasa yang puitis atau dalam bahasa-bahasa yang mudah yang mana-mana boleh didengar dengan mudah oleh kebanyakan pendengar-pendengar sekarang. Jadi itu antara cabaran-cabarannya. Selain daripada itu, ada juga kita tak boleh nak elakkan dari segi lirik kita yang diguna pakai. Diubahkan sikit, digunakan pakai. Jadi kita tak boleh nak pastikan sama ada benda-benda ni dia ada dari segi untuk hak cipta. Itu adalah memang cabaran-cabaran yang sentiasa kita hadapinya lah. Saya daripada Johor Bahru, tadi saya cakap saya naik ke Johor naik ke Kuala Lumpur. Saya berkenalan dengan Awang BPR. Kemudian Awang BPR banyak bawa bagi saya tulis-tulis lagu, dan kemudian masa itu saya di bawah naungan BMG, dan BMG punya artis masa itu Mega, Aziz, dan Sakura, dan kemudian Ziana Zain, dapatlah saya buat lah. Kemudian nak sampai ke tahap tu, saya bawa kaset tu. Kemudian nak beli kaset player ni mahal ni. Kita kena ada. Kemudian saya nyanyikan dan saya bawa dekat syarikat rakaman. Saya bawa syarikat rakaman, dia orang kata tak sedap. Dia tak nak lah. Tak ada artis-artis yang itu. You buat lagu fast lah, satu dengan satu kan macam itu. Saya cakap, you ambil, you dengar. Bila you nak, you telefon saya. Dia kata dia tak nak juga. Saya cakap dengan mereka, kalau gitu, saya tinggalkan nombor telefon saya. Masa tu, saya letak diri saya bukan sebagai komposer, tetapi sebagai salesman. You tak nak ambil lagu, saya tak apa. Tapi you tahu, saya penulis lagu. Dan pada masa itu, saya kira kalau saya nak mencapai saya punya target, lagu-lagu saya ni dikeluarkan, saya dah berazam. Sekurang-kurangnya 1 bulan ada 5 lagu saya keluar. Jadi saya pergi syarikat A, saya pergi syarikat B, saya pergi syarikat C. Saya pernah bawa macam saya cakap 10 lagu kena tolak, 20 lagu kena tolak, 30 lagu kena tolak. Alhamdulillah, bila satu lagu meletup aja, lagu yang 50 ni semua orang tak. Dan saya percaya arwah Samad Lavender, masa itu saya bagi dia lagu sebuah lagu ni, dia tolak. Dia kata, Alwai, bukan time dia lah, kau buat lagu fast je, dia kata. Arwah kata. Album Spring yang ke-3 saya bawa, saya bagi. Dia kata dia ambil lagu tu, dan lagu tu hit. Lagu tu, itulah lagu Bergembira. Maksudnya kita kena terima bahawa sebuah lagu tu kan bukan pada waktu itu, bukan pada masa tu. Masa yang awal saya jumpa dengan dia, kalau katalah dia ambil, belum tentu lagu tu meletup. Belum tentulah dapat penyanyi yang betul, belum tentulah dapat kan suasana yang betul, waktu yang betul, lagu tu diterima oleh pendengar. Jadi kalau kata lagu kita 2-3 tahun kita simpan, mungkin belum sampai masa dia. Cuma sekarang berbeza ialah arrangement. Arrangement kita kena berbeza. Siap kan, arrangement dia bertukar-tukar. Kalau dulu kan kita ada ballad, kita ada rock, dan sekarang ni kan kita perlu arrangement yang lebih luar biasa lagi lah daripada apa yang kita itu, supaya muzik kita nampak berubah. Dia ada proses dia yang sebenar. Proses dia ialah bila kata dulu orang minta saya lagu, saya senang bagi. Sebab apa? Saya ada ilham, saya dapat ilham.
Saya dapat ilham je, saya tulis lagu. Saya dapat ilham je, saya tulis lagu. Saya dapat ilham, saya tulis lagu. Tapi beza dengan yang kemudiannya, setelah ilham dah habis, saya kena buat homework. Sekarang ni, bila kita buat custom made. Tengok penyanyi dia siapa, apa genre dia, apa yang lirik yang sebaik untuknya, pasal dah ikut umur. Kalau yang dulu dia orang muda-muda, kita boleh buat cinta-cinta kan. Bila dah itu kira-kira kita beri kepada ketuhanan pula. Macam tu kan. Jadi kalau nak tulis lagu yang paling lama, bilalah kata A ni, syarikat A dia dah kata LY tulis lagu, inspiration tu yang akan ambil masa lama. Kita nak dapat inspirasi kan berapa lama kita nak dapat inspirasi? Ada yang sampai sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Bila kita dah dapat, kita dah kumpul semua kan, kita akan pegang gitar, dia akan terus jadi 5 minit pun itu. Sebab apa kita nak dapat inspirasi tu yang nak kumpul kan. Bila kita dah dapat, oh inilah lagu yang ini macam untuk dia ni kan, ini yang sesuai, kita buat 5 minit dah siap. Dan kemudian kita balik pula semula. Bila dah siap tu, kita nak isi lirik. Baiduri pun macam itu juga. Kalau lirik tu dia nampak macam mencabar, dan kemudian dia nak isikan dengan apa falsafah yang nak sampaikan, dia akan ambil masa lama. Tetapi ada juga lirik yang 5 minit. Contohnya, Aku Cinta Padamu. Dan lagu tu, lirik dia sangat sekejap buat, tapi lagu dia sangat lama untuk nak disiapkan. Sebab inspirasi, kata 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tulis lagu 5 minit, lirik pun boleh 5 minit hingga 2-3 bulan. Arrangement tu yang akan ambil masa lama. So apa kita nak sesuaikan dengan muzik contemporary. Kami punya itu keresahan. Bila kita dah tulis satu lagu, adakah syarikat rakaman ni nak ambil lagu kita untuk penyanyi mereka? Bila lagu telah diambil, kita akan dapat satu resah pula. Bila dah keluar, adakah orang akan terima? Bila lagu tu orang akan telah terima, kita rasa happy kan adakah lagu ni akan beri impak baik atau tidak pada orang? Itulah kita punya. Jadi dia berlaku, maknanya dia punya cabaran dia tu bertingkat-tingkat. Bukannya kata orang tu bila kita dah lepaskan sebuah lagu tu, kita rasa tenang, kemudian kita akan collect royalty. Tak macam itu. Ya, sekarang inilah masa yang dinanti-nantikan untuk saya duduk di sebelah legenda dalam industri muzik tanah air kita ni. Mereka berdua ni dah rasanya dah masak dah kot dengan asam garam dalam industri muzik kita. Di sebelah kiri saya sekarang ni bersama dengan komposer LY, dan di hujung sana ialah isterinya, iaitu penulis lirik Baiduri. Saya waktu kecil-kecil dulu bang kakak memang didodoikan dengan lagu Bougainvillea. Lagu muka macam ya ke kau ni deh. Bersama dengan Elwa dan juga Baiduri. Sebenarnya ada macam-macam saya nak tanya kan, tapi nak tanya pasal lagu tu kita tarik tepi sekejap. Nak tanya dulu berkenaan dengan Abang Elwa lah. Kejaya sebelum ni sebenarnya berada dalam Kementerian Pendidikan Malaysia. Ya, betul. Boleh tak ceritakan sikit sewaktu itu peranan dan juga tanggungjawab lah? Okey, saya belajar di Maktab Perguruan Sultan Idris 82-84 dan saya mengambil jurusan PMPS, Pendidikan Seni, Pengajian Melayu. Jadi bila saya keluar, maknanya saya boleh mengajar bahasa Melayu dan kemudian seni visual. First posting saya adalah di Keluang, Kahang, Sekolah Menengah Rendah Kahang. Okey, ingat so, lagi. Batu 23. Dan dalam masa 2 tahun kemudian saya pindah ke Johor Bahru di Sekolah Menengah Majidi Baru. Okay. Jadi Sekolah Menengah Rendah Majidi Baru ni dekat situlah saya mulakan
saya punya minat sebab ada aktiviti kebudayaan apa semua, dan kemudian murid-murid pun participate, dan kemudian guru-guru pun ramai yang berbakat. Dekat situ saya mengajar selama beberapa tahun. Kemudian saya sambung belajar ke UiTM, mengambil jurusan Art and Design, dan sana saya ambil Fine Art. 1997 saya mula mengajar di Selangor. Dan seterusnya lah, pada tahun 2000 lebih saya sambung saya punya master di Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI. Jadi setelah itu saya keluar, saya pergi sekolah sekejap, dan kemudian saya ditawarkan untuk jadi penolong pengarah di Jemaah Nazir. Di Jemaah Nazir ni saya selama 11 tahun lebih 7 bulan gitu. Dan kemudian selepas itu saya di bahagian kurikulum dan kesenian sebagai KPP di sana, dan saya ambil early retirement. Dan lepas tu fokus kepada muzik. Masa itu bukan nak fokus pada muzik, sebab kita ada saya nak ambil quality time, sebab semasa saya mengajar dulu, saya dua dunia kan. Dua dunia, mengajar, dan kemudian saya dengan muzik. Dan kemudian bila saya di kementerian, keseluruhan hidup saya kan habis dekat kementerian. Sebab bila di Jemaah Nazir ni, dia punya core business dia ialah memeriksa sekolah, buat laporan kepada menteri kan. Dan apabila saya di BKK, bahagian kurikulum dan kesenian, dia lebih mencabar lagi. Sebab kita bukan sahaja berhubung dengan pihak-pihak sekolah, tetapi dengan NGO, agensi-agensi luar apa semua. Dan selepas itu, bila saya bersarawal, saya ingin masa kualiti saya dengan keluarga pula. Dan kita tahulah, kedua-duanya memang mempunyai bakat yang sangat-sangat besar, khususnya dalam bakat seni ni. Dan nak tanyalah Abang Luai dan juga Kak Baiduri berkenaan dengan bakat seni di peringkat murid-murid sekolah. Yang sebenarnya dekat sekolah kan, dia ada core curriculum. Jadi dalam core curriculum ni dia ada persatuan kebudayaan. Tetapi semasa saya di bahagian core curriculum kesenian, saya cubalah dapatkan di sekolah kita perlukan kesenian. Pasal kesenian ni yang boleh unite, boleh memberi perpaduan antara murid. Sebab kalau kita tengoklah, dengan muzik ni semua kaum akan bersama-sama. Betul. Semua kaum suka, dan ia adalah satu yang universal. Jadi saya dah cuba buat kan, dan cuba sarankan pada pihak kementerian, kita ada setiap satu sekolah satu seni. Jadi satu sekolah satu seni ni maknanya setiap sekolah dia ada niche area dia sendiri. Jadi kalau kata dalam seni ni bukan seni muzik saja. Kita ada seni teater kan, kita ada sastra kan, kita ada melukis, kita ada tarian. Jadi tiap-tiap sekolah banyak lagi seni kesenian dekat sini. Jadi tiap-tiap sekolah dia mungkin ada dia punya kelebihan. Dengan itu maka kita akan dapatlah kan meninggikan lagi taraf kesenian. Sebab orang bila kata zaman dulu kan apa muzik, kan gitu kan. Ahli muzik. Tapi yang sebenarnya ia adalah satu kerjaya kan yang boleh memberikan pendapatan. Contoh kalau kata kita tentang dalam seni. Seni ni dia bermula daripada imajinasi. Dan apa yang kita ada dekat di hadapan kita ni semua adalah bermula daripada imajinasi. Jadi ia menjadikan murid-murid ni lebih kreatif.
Baik, diharap apa yang diberitahu oleh Abang Elwai tadi dapatlah sedikit sebanyak membuka mata ibu bapa di luar sana betapa pentingnya bidang kesenian ini. Dan seterusnya nak tanya kepada penulis lirik kita, Kak Baiduri, harapan untuk industri muzik tanah air. Okey, harapan yang diharapkan bagi industri muzik tanah air di Malaysia sekarang ini, ianya mendapat satu perhatian yang di mana semua pendatang-pendatang baru di dalam industri muzik boleh menjadikan industri muzik ini satu ekosistem yang baik untuk negara dan juga bagi mereka sendiri. Itu je harapan yang diharapkan. Mungkin boleh bagi sedikitlah tips bagaimana sebenarnya nak memulakan langkah. Mungkin ada murid-murid yang bercita-cita kerjayanya nanti nak menjadi seorang penulis lirik. Okey, benda itu senang saja. Bagi yang mereka yang berminat untuk menjadi penulis lirik, boleh berjumpa dengan mana-mana syarikat-syarikat publishing ataupun syarikat rakaman, dan juga boleh adakan rujukan-rujukan bagi mereka bagaimana nak mendapatkan tips-tips menulis lirik dengan baik. Lepas tu kena rajin membaca juga. Ya, betul. Kena rajin membaca, barulah banyak kosakata yang kita ada kan. Baik, kepada Abang Elwai pula. Saya lihat bahawa sudah sampai masanya kita pergi global. Alhamdulillah macam lagu-lagu kami dapat menembusi pasaran Indonesia. Kita kena ingat sekarang tidak ada lagi batasan di mana setiap platform macam YouTube dia dah terbuka. Jadi jangan berhenti berkarya. Jangan berhenti membuat sesuatu yang baru. Lebih-lebih lagi kepada muzik. Apa yang kita kekurangan sekarang ialah bagaimana kita hendak menjadikan melodi itu dalam satu arrangement yang baik dan kemudian menjadi satu genre yang baru yang boleh diterima ramai dan unik dan boleh diterima oleh ramai tadi seperti yang saya cakap. Dan oleh itu maka dia akan dapat bersaing dengan pasaran antarabangsa. Baik, terakhir sekali lah Abang Elwai dan juga Kak Baiduri, kepada generasi muda, apa nasihat yang boleh diberikan kepada mereka yang mungkin baru nak mencuburi bidang ni, baru nak masuk dalam industri, baru rasa macam nak cipta lagu, nak jadi penyanyi, nak tulis lirik, yang masih mentah ni lah? Satu, kena minat. Nombor dua, jangan putus asa. Nombor tiga, banyak membaca, banyak mendengar dan kemudian minta kepada yang orang lama ni, contoh-contoh kan perkongsian, atau bila kita buat perkongsian datang hadir dan jangan cuba maksudnya bertindak sendiri. Maksudnya yang saya cakap bertindak sendiri ialah mereka buat, mereka tulis, terus upload di YouTube. Sebab apa? Sebelum dinaikkan di YouTube ataupun mana-mana platform, bertanya dulu dengan itu orang-orang yang mempunyai pengalaman. Adakah broadcast standard? Adakah bermutu? Sebab apa? Apabila sekali you naikkan dan kemudian ia akan menjadi satu benchmark untuk you. Orang akan katakan itu adalah kamu sendiri. Kalau kamu naik bagus, alhamdulillah. Tapi kalau kamu apa yang kamu upload itu kan tidak mencapai mutu standard, kesian. Sayang pada setiap usaha kamu. Jadi berusaha tu biarlah dengan mendapat bantuan daripada orang-orang yang berpengalaman. Baik, agak berat. Okey, bagi mereka yang berminat dalam bidang industri muzik dari segi komposisi ataupun lagi segi penulisan lirik, apa yang perlu dibuat adalah sentiasa banyak buat rujukan. Okey, kemudian jangan segan, jangan malu untuk bertanya. Okey, berjumpa dengan mana-mana yang mereka yang dah lama dalam industri muzik, terutama penulisan lirik, dengan juga komposer. Lagi satu yang paling penting sekali, sentiasa bersifat terbuka. Jika ada komen, jika ada teguran, okey, untuk dari segi pembetulan, tu jangan cepat orang kata kecewa, jangan juga sentap.
Jadi benda ni semua untuk baiki, bagaimana baiki sesuatu karya atau dengan juga penulisan yang baik, itu adalah melalui komen-komen yang diberi oleh mereka yang lama dalam industri muzik. Jadi yang paling penting sekali seperti mana yang Allah kata, jangan putus asa. Teruskan berkarya sebab kadang kita tak tahu bakat kita sampai mana. Kadang mungkin bakat kita sikit, tapi kalau kita dah buat lama-lama, bakat itu akan terus terselah. Itu daripada saya. Baik, terima kasih kepada ikon kita untuk episod pada kali ini, komposer dan juga penulis lirik LY dan juga Baiduri. Semoga menjadi inspirasi kepada anda yang sedang menonton, terutama sekali kepada murid-murid yang ingin berjaya dalam industri muzik. Jangan sampai di peringkat Malaysia ni je. Cubalah bermimpi sampai ke peringkat luar negara antarabangsa. Semoga berjaya. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.